Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atira Izani binti Syahrul Nizam, Ketua Kumpulan dari Kumpulan 6. Ahli-ahli kumpulan saya ialah Nurul Syuhada binti Muhammad Sabki, Aufa Adila binti Ahmad Bahrin, Nurul Azlina Salman dan Melizia Mayasin. Isu Kumpulan 6 merupakan isu kecuaian pemandu penyebab kemalangan jalan raya. Pendahuluan. Okey, berdasarkan artikel-artikel yang telah kami rujuk, kebanyakannya artikel yang menulis mengenai isu kemalangan jalan raya ini berlaku akibat kecuaian oleh pemandu sendiri. Sebagai contoh, kecuaian pemandu ialah seperti kecuaian melebihi had laju, pemandu di bawah pengaruh dadah, serta menggunakan lain kecemasan dan sebagainya. Sebagai contoh, kes yang terjadi baru-baru ini yang menyebabkan 2 remaja maut disebabkan kemalangan jalan raya oleh kerana pemandu 4 roda, pacuan 4 roda melawan arus lalu berlakulah pelanggaran. Okey, bila dicek ujian saringan air kencing, pemandu pacuan 4 roda tersebut didapati positif dadah. Hal ini menyebabkan kes kemalangan jalan raya semakin meningkat disebabkan oleh kecuaian pemandu sendiri. Objektif laporan kami ialah yang pertama, mengetahui langkah-langkah yang perlu diambil agar memastikan kemalangan jalan raya dapat dikurangkan. Sebagai contoh, apabila pemandu berasa penat, pemandu perlulah berehat seketika untuk merehatkan badan agar dapat memfokus pemanduan semula. Hal ini boleh menyebabkan pengurangan kemalangan jalan raya. Objektif yang kedua ialah menyatakan punca-punca kemalangan jalan raya yang berlaku. Sebagai contoh, punca yang berlakunya kemalangan jalan raya ini sering terjadi kerana kecuaian pemandu sendiri. Seperti pemandu suka bermain telefon semasa memandu. Punca seterusnya, pemandu tidak dapat memfokuskan perjalanan kerana terlalu penat. Objektif kami yang ketiga ialah melihat bentuk taburan kemalangan jalan raya. Melihat bentuk taburan jalan raya ini pula ialah seperti pemandu dah tahu dah kawasan tersebut kawasan kemalangan jalan raya. So, pemandu perlulah lebih berhati-hati kalau dah tahu kawasan jalan tersebut itu merupakan jalan yang sering berlakunya kemalangan jalan raya. Sekian, terima kasih daripada saya. Saya akan terangkan apa faktor menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya. Faktor yang menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya ialah pemandu yang dalam keadaan mabuk. Apabila pemandu dalam keadaan yang mabuk ataupun separuh sadar, maka ini akan menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya. Seterusnya ialah sikap penting diri. Pemandu yang menggunakan laluan kecemasan atau memotong di lane kiri atau tidak memberi signal dan tidak bertolak ansur adalah salah satu punca berlakunya kemalangan jalan raya. Dan seterusnya yang ketiga ialah pemandu yang dalam keadaan yang mengantuk. Apabila pemandu dalam keadaan yang mengantuk, maka pemandu tidak dapat fokus untuk memandu. Maka ini juga menyebabkan berlakunya kes kemalangan jalan raya. Yang seterusnya adalah
kemalangan jalan raya ini juga berlaku disebabkan oleh penggunaan telefon pintar semasa memandu. Apabila pemandu menggunakan telefon semasa memandu, pemandu akan hilang fokus. Seperti contoh, apabila pemandu sedang memandu dan pemandu tersebut melihat chat ataupun WhatsApp dan sebagainya, ini boleh menyebabkan pemandu itu sendiri hilang fokus dan boleh menyebabkan kemalangan jalan raya. Yang terakhir adalah sikap pemandu yang mengambil mudah tentang penggunaan tali pinggang atau topi kledar bagi yang menunggang motor. Saya akan menerangkan serba sedikit mengenai cara menangani atau cara mengurangkan kemalangan jalan raya yang berlaku di negara kita, Malaysia. Seperti yang kita tahu, kemalangan jalan raya telah menjadi satu kebiasaan di negara kita. Telah banyak berita-berita yang dipaparkan di dada-dada akhbar mengenai isu ini. Lumrah manusia untuk melakukan kesilapan, namun kita juga mampu untuk mengurangkannya dengan mengamalkan atau melakukan perkara-perkara yang tertentu. Oleh itu, terdapat pelbagai cara untuk mengelakkan atau mengurangkan isu kemalangan jalan raya daripada terus berlaku dan juga dapat mengurangkan statistik mengenai isu ini di negara kita, Malaysia. Langkah pertama yang perlu diambil serius mengenai isu ini ialah berkaitan dengan sikap pemandu itu sendiri. Tidak boleh disangka lagi bahawa kebanyakan kes kemalangan jalan raya adalah disebabkan oleh kecuaian pemandu. Maka setiap pemandu harus sedar dan sentiasa berwaspada dalam pemanduan. Antara langkah yang boleh dilakukan dan diambil oleh pemandu ialah sebelum memulakan perjalanan, yang pertama adalah perlu memastikan memakai tali pinggang keledar. Yang kedua ialah memandu mengikut had kelajuan yang telah ditetapkan dan mengikut lorong yang betul. Jika pemandu berasa mengantuk, pemandu bolehlah berhenti di kawasan rehat atau menukar pemandu kepada pemandu yang lain. Bukan itu sahaja, pemandu juga mestilah memastikan diri dalam keadaan yang selamat, tidak mengantuk dan tidak berada di bawah kawalan dadah atau alkohol. Penggunaan telefon bimbit atau telefon pintar semasa memandu adalah sangat tidak digalakkan dan tidak boleh. Hal ini kerana ia boleh mengakibatkan pemandu tidak fokus. Untuk langkah yang seterusnya ialah pemandu mestilah sentiasa memastikan kenderaan dalam keadaan baik dan membuat penyelenggaraan terhadap kenderaan sebelum memulakan perjalanan, lebih-lebih lagi perjalanan jarak jauh. Seperti contoh, dari Selangor ke Kedah atau dari Johor ke Kelantan. Ianya bukan sahaja untuk pemanduan jarak jauh, namun sangat perlu dilakukan beberapa bulan sekali untuk memastikan kenderaan sentiasa dalam keadaan baik untuk dipandu dan selamat. Selain itu, penggunaan pengangkutan awam dapat mengurangkan risiko kemalangan jalan raya. Ianya juga merupakan langkah yang wajar bagi isu kemalangan jalan raya ini. Hal ini kerana jika menggunakan pengangkutan awam seperti bas, LRT, MRT, taksi, Grab dan lain-lain dapat mengurangkan jumlah kenderaan yang berada di atas jalan raya semakin berkurang dan dapat mengurangkan kesesakan jalan raya, seterusnya dapat mengurangkan risiko terhadap isu ini. Pengangkutan awam masih merupakan kaedah pengangkutan yang lebih selamat berbanding dengan kenderaan sendiri. Bukan itu sahaja, langkah lain yang dapat dilakukan ialah pihak yang terlibat digalakkan untuk menganjurkan kempen-kempen kesedaran dalam hal yang berkaitan dengan keselamatan jalan raya. Modus operandi utama kempen ini dijalankan adalah untuk menimbulkan nilai moral dan sivik serta menyuntik etika ketika berada di atas jalan raya dalam kalangan masyarakat. Kempen kesedaran ini dapat dijalankan dalam semua peringkat meliputi sekolah, negeri maupun di peringkat kebangsaan. Di samping itu, cara terbaik dalam menangani kes kemalangan jalan raya adalah dengan memperkasakan penguatkuasaan undang-undang. Antaranya ialah melakukan sekatan jalan raya secara besar-besaran di seluruh negara bagi memastikan semua
Pemandu mempunyai lesen memandu yang sah untuk keselamatan orang ramai. Selain itu, pihak berkuasa perlulah tegas semasa memberi saman kepada yang melanggar undang-undang jalan raya dan tidak lagi memberikan diskaun terhadap pesalah atau boleh menggantung lesen pemandu jika membuat kesalahan yang sama sebanyak 3 kali berturut-turut. Terdapat 5 langkah yang telah diterangkan secara ringkas. Kesimpulannya, setiap pihak, terutamanya pemandu jalan raya itu sendiri, mestilah mempunyai kesedaran mengenai bahayanya jika tidak mengikut undang-undang yang telah ditetapkan, kerana bukan sahaja boleh membahayakan diri sendiri, malah akan melibatkan pemandu yang lain. Peribahasa Melayu ada berkata, sudah terhantuk baru terngadah, yang boleh didefinisikan apabila kita sudah mengalami kemalangan barulah kita sedar dan sudah terlambat untuk melakukan apa-apa. Bertindak sebelum terlambat. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, seterusnya saya Nur Syuhada akan menerangkan tentang carta pro dan kontra bagi jalan penyelesaian. Dalam carta pro dan kontra ini, kita akan lihat setiap kebaikan dan keburukan bagi jalan penyelesaian yang telah dipilih. Jalan penyelesaian pertama adalah menjalankan kempen kesedaran. So, pro ataupun kelebihan kita boleh dapat melalui kempen kesedaran adalah masyarakat dapat didedahkan dengan ilmu-ilmu berkaitan jalan raya ataupun selain itu etika dan moral serta civic sebagai seorang pengguna kenderaan di atas jalan raya. Selain itu, penceramah yang dijemput akan menerangkan tentang faktor-faktor berlakunya kemalangan jalan raya ataupun kesan sekiranya kita terlibat dengan kemalangan jalan raya. So, dengan adanya kempen kesedaran seperti ini, pihak penganjur dapat meningkatkan awareness ataupun kesedaran kepada seluruh masyarakat Malaysia bahawa betapa pentingnya untuk kita patuh dan mengetahui keselamatan di atas jalan raya semasa kita memandu kenderaan. Tak kira kenderaan kereta maupun lori ataupun motosikal. Setiap kenderaan yang dipandu haruslah mematuhi segala peraturan undang-undang yang telah ditetapkan. Kontra bagi jalan penyelesaian menjalankan kempen kesedaran adalah tidak mudah untuk kita ataupun penganjur mengajak dan menjemput masyarakat pada masa kini terutamanya untuk menghadirkan diri mereka ke kempen yang dilaksanakan. Hal ini kerana disebabkan komitmen peribadi yang mereka perlu laksanakan dalam kehidupan seharian mereka. Sebagai contoh, komitmen sebagai seorang pekerja maupun sebagai seorang ibu bapa dan komitmen sebagai seorang pelajar. Setiap komitmen yang digalas mempunyai tugas-tugas yang perlu dilaksanakan dan tidak mempunyai lebih masa untuk menghadirkan diri mereka ke kempen seperti ini. Sebagai contoh, komitmen sebagai seorang pelajar. Seperti yang kita tahu, sebagai seorang pelajar pada siang hari mereka akan attend kelas dan dari pagi hingga ke petang. Dan pada sebelah malam pula mereka akan melaksanakan tugas-tugas akademik iaitu assignment ataupun mengulang kaji, revision pelajaran yang dibelajar. So, untuk mereka menghadirkan diri ke kempen-kempen seperti ini, sangat mustahil untuk mereka menghadirkan diri kerana pengurusan masa yang akan menjadi lebih sibuk ataupun mereka merasakan mereka tahu apa yang mereka perlu utamakan seperti mengutamakan komitmen mereka sebagai seorang pelajar. Selain itu, pada masa teknologi yang canggih ini, mereka lebih beranggapan membuang masa sahaja untuk mereka menghadirkan diri mereka ke kempen kerana bagi mereka, mereka boleh mendapat maklumat-maklumat berkaitan kemalangan jalan raya dengan hanya memetik jari bak kata orang ataupun hanya dengan menaip di Google. Kerana di situ terdapat berbagai informasi yang boleh diambil. Seterusnya, jalan penyelesaian yang kedua adalah penyelenggaraan kenderaan mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan. So, pro yang boleh kita dapat ataupun kelebihan yang boleh kita dapat adalah dengan menyelenggara kenderaan pada masa yang telah ditetapkan akan menjamin kenderaan kita berada dalam keadaan yang selamat ataupun baik untuk dipandu. Ini disebabkan jika kita melaksanakan penyelenggaraan, kita dapat jaminan bahawa setiap komponen-komponen yang berada di dalam kenderaan kita berfungsi dengan baik ataupun berfungsi dengan sepenuhnya. Jadi tiada keraguan ataupun kerisauan untuk setiap pemandu
untuk memandu kenderaan mereka menuju ke sesuatu destinasi. Penyelenggaraan yang secara berkala ni, sebagai contoh, komponen seperti spark plug. So, spark plug ni yang kita tahu dia perlu ditukar setiap 20,000 kilometer perjalanan. Dan spark plug ni peranan dia adalah untuk menggerakkan sistem mechanical engine. So, sebagai seorang pemandu biasa, kita tak tahu apa dia punya bahawa spark plug ni berfungsi dengan sepenuhnya ataupun tidak. So, untuk jalan penyelesaiannya adalah dengan menyelenggara kenderaan. Sebagai contoh lain pun, kalau kita boleh bagi macam musim perayaan. Sebagai contoh, kebanyakan pemandu akan menghantar kenderaan mereka untuk diselenggara terlebih dahulu sebelum memulakan perjalanan mereka untuk pulang ke kampung ataupun perjalanan mereka untuk menziarahi saudara mara pada musim perayaan. Seterusnya adalah kontra bagi jalan penyelesaian penyelenggaraan kenderaan secara berkala. Untuk menghantar kenderaan kita diselenggara di bengkel ataupun di mana-mana pusat pembaikan kenderaan memerlukan jumlah wang yang agak banyak. So, tidak semua pemilik kenderaan mempunyai kemampuan untuk menghantar kereta mereka di servis ataupun diselenggara. Selain itu, untuk menyelenggara kenderaan, kita memerlukan jumlah wang yang agak tinggi ataupun agak banyak kerana setiap komponen dan keadaan kenderaan kita perlu diperiksa. So, bagi mereka yang kurang berkemampuan, ini menyukarkan diri mereka ataupun mungkin boleh membebankan mereka untuk menyelenggara kenderaan mengikut jadual ataupun tempoh masa yang telah ditetapkan. Kekurangan bajet ataupun wang untuk menyelenggara kenderaan adalah disebabkan faktor-faktor tanggungan yang mana seperti untuk menanggung diri sendiri ataupun keluarga mereka. Terutamanya mereka yang tinggal di bandar-bandar, kos sara hidup yang agak tinggi menyebabkan bahawa penyelenggaraan kenderaan ini adalah option yang paling rendah. Jika mereka ada kemampuan lebih, baru mereka boleh hantar kenderaan mereka untuk diselenggara. Itu pun mungkin ada masa yang macam 2-3 tahun sekali, itu ikut kemampuan mereka. So, penyelenggaraan kenderaan mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan ini adalah agak membebankan sesetengah pemandu ataupun pemilik kenderaan untuk menghantar kenderaan mereka diselenggara. Jalan penyelesaian ketiga adalah memperkasakan penguatkuasaan undang-undang. Pro yang kita boleh dapat dengan jalan penyelesaian ini adalah undang-undang jalan raya yang dikuatkuasakan serta diperkasakan menjadikan masyarakat lebih berdisiplin dalam memandu kenderaan dan mematuhi setiap peraturan ketika berada di atas jalan raya. Sebagai contoh, mematuhi peraturan tidak melebihi had laju pada sesuatu kawasan, memakai tali pinggang keledar ataupun tidak melanggar lampu isyarat. Dengan adanya pemerkasaan kuasa undang-undang jalan raya, masyarakat akan mematuhi peraturan demi mengelakkan diri mereka daripada dikenakan tindakan undang-undang seperti saman. Jadi wujudnya rasa takut ataupun bimbang dalam diri setiap pemandu. Jadi mereka lebih rasa bertanggungjawab untuk memandu dengan mematuhi setiap etika dan moral serta civic di atas jalan raya. Dan hal ini dapat mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Kontra bagi jalan penyelesaian yang ketiga iaitu memperkasakan penguatkuasaan undang-undang adalah undang-undang yang sedia ada yang tidak ditegaskan membuatkan pemandu-pemandu di Malaysia melanggar peraturan jalan raya dengan sesuka hati mereka. Dan jika terlalu banyak tindakan undang-undang ataupun saman yang dikeluarkan, sesetengah masyarakat memilih untuk tidak mengendahkan hal itu dan membiarkan tunggakan bil saman mereka menjadi semakin tinggi. Selain itu, faktor keuangan juga menyebabkan mereka tidak mengambil endah saman yang telah dikeluarkan dan memilih untuk tidak membayar kerana kesempitan hidup yang dilalui. Tindakan saman yang dikenakan tidak cukup untuk menyedarkan rakyat kerana pihak berkuasa tidak mempunyai tindakan selanjutnya sekiranya mereka gagal membayar saman
dengan nilai had tertentu ataupun dikenakan saman melebihi 3 atau 4 kali. Jadi ketidaktegasan dalam pelaksanaan undang-undang juga menjadi penyebab ataupun kontra dan keburukan bagi poin dalam penyelesaian memperkasakan penguatkuasaan undang-undang. Jalan penyelesaian yang terakhir adalah menggalakkan penggunaan kemudahan pengangkutan awam. Jadi pro yang boleh kita dapat melalui galakan penggunaan pengangkutan awam ni adalah jika ramai masyarakat yang menggunakan pengangkutan awam sebagai main transportation mereka untuk bergerak ke satu destinasi ke destinasi lain, seperti mungkin ke destinasi kerja ataupun ke college dan universiti. Hal ini akan menyebabkan bilangan kenderaan persendirian di atas jalan raya berkurangan dan sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas, di mana kesesakan lalu lintas ini mungkin menjadi faktor utama berlakunya kemalangan jalan raya di Malaysia. Tidak dinafikan bahawa pengangkutan awam dilihat sebagai jalan yang selamat untuk masyarakat bergerak, terutamanya masyarakat bandar, untuk bergerak dari satu destinasi ke destinasi lain. Malah ini jelas menunjukkan bahawa risiko kemalangan jalan raya semakin menurun dan berada pada tahap minimum. Dan akhir sekali, kontra untuk poin menggalakkan penggunaan kemudahan pengangkutan awam adalah terlampau ramai penumpang dan pengguna kenderaan awam pada sesuatu masa tertentu, terutamanya pada masa peak hour seperti waktu pagi sebelum kita ke destinasi dan juga waktu balik, iaitu waktu petang ataupun lewat petang semasa mereka semua pulang daripada kerja ataupun daripada kuliah universiti. Ini akan menyebabkan kesesakan di majoriti kawasan dan stesen pengangkutan awam yang menjadi main point untuk mereka turun dan berhenti pulang ke rumah. Selain itu, kontra untuk penggunaan pengangkutan awam adalah pengangkutan awam mempunyai jadual mereka yang tersendiri yang perlu kita patuh dan kita ikut sekiranya kita ingin bergerak ke destinasi yang kita inginkan. Sebagai contoh, untuk stesen kereta api, kita mempunyai jadual perjalanan yang agak jauh jaraknya. Sebagai contoh, 1 jam ataupun 1 jam setengah jarak pergerakan dari satu masa ke satu masa. Jadi, jika tiada skills ataupun kemahiran penggunaan masa yang baik, ini akan menyebabkan masyarakat tiba di destinasi pada masa yang lewat ataupun terlepas perjalanan pada jadual yang mereka sepatutnya bergerak. Dan akhir sekali yang saya boleh katakan adalah tambang-tambang yang dikenakan untuk bergerak ke destinasi. Semakin jauh perjalanan dan jarak perjalanan yang kita tuju, semakin tinggi nilai tambang yang dikenakan. Mungkin untuk seseorang, sebagai contoh untuk seseorang student yang ingin bergerak ke universiti mereka untuk attend kelas, mereka dituntut untuk menggunakan sehingga 5 atau 6 stesen perhentian sebelum mereka tiba di tempat mereka. So, ini akan menyebabkan tambang dan beban mereka untuk setiap hari menjadi tinggi dan ini mungkin akan menyebabkan berlaku masalah keuangan, terutamanya untuk pelajar. Jadi itu sahaja daripada saya dan apa yang boleh saya simpulkan, setiap jalan penyelesaian yang telah dipilih mempunyai pro dan kontra yang perlu diteliti sebelum kita membuat sesuatu keputusan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Azlina Salman, nombor metrik 4211002741, akan mengambil alih bahagian laksana keputusan. Baiklah, setiap keputusan yang telah dinyatakan mempunyai peratusan untuk menangani kes ini. Setelah menggunakan pemikiran analitikal, kami sebulat suara membuat keputusan untuk mengadakan program 3P, iaitu pendidikan, pendedahan dan pemanduan. Hal ini kerana dapat memberi kesedaran kepada masyarakat untuk tidak mementingkan diri semasa berada di atas jalan raya. Bagi menjayakan program ini, selain daripada pihak kerajaan dan media massa,
Pihak institut pemanduan juga memainkan peranan yang penting untuk memberikan pendidikan dan pendedahan berkaitan dengan pemanduan yang betul. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Yang membawa maksud, sebelum memberikan lesen kepada pemandu, biarlah mereka benar-benar memahami ceramah berkenaan pemanduan yang betul. Perkara ini selalu dipandang remeh kerana masyarakat bosan mendengar ceramah tersebut. Kerana bagi mereka, ceramah yang dianjurkan oleh institut hanyalah asas pemanduan yang sudah diketahui mereka. Sikap mengambil mudah ini telah ditanam dari awal lagi sebenarnya. Kita sahaja yang tidak nampak. Tetapi, hal ini dapat dibendung jika pihak institut, pihak yang berkenaan mengambil tindakan dan menyediakan ceramah yang lebih efektif dan lebih menarik. Seterusnya, keberkesanan keputusan ini dapat dilihat dari pandangan masyarakat merasakan bahawa kepayahan untuk mendapatkan lesen serta betapa senangnya untuk dihilangkan atau ditarik semula lesen dalam sekelip mata jika pemandu disabitkan kesalahan kecuaian dalam pemanduan. Jadi, ingatlah, pandu cermat, jiwa selamat. Ingatlah orang yang tersayang. Sekian itu saja daripada saya, Nurul Azlina Salman. Terima kasih.